أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini Allah beri izin lagi kepada kita untuk kita teruskan lagi sesi pembelajaran PDPR kita. Okay, insya-Allah. Ya, kalau kemarin hari Ahad hari itu kita masuk dalam tajuk iaitu wanita suri teladan ummah. Kita berhenti pada Sayyidatina Aisyah. Okey, hari ini kita akan sambung lagi untuk tajuk yang sama dalam dua lagi tokoh wanita zaman Rasulullah yang kita akan ceritakan. Okay, kalau yang lepas kita cerita tentang Sayyidatina Khadijah iaitu isteri pertama Rasulullah. Okay, yang mana Rasulullah telah berkahwin dengan dia sebelum Rasulullah menjadi rasul lagi. Ya, Rasulullah telah hidup dengan dia lama. Ya, lebih kurang sampai umur Rasulullah 50. Lebih kurang 25 tahun Rasulullah hidup dengan Siti Khadijah, ya, isteri pertama Rasulullah. Yang mana Siti Khadijah yang telah wafat pada tahun ke-10 ataupun lebih kurang 10 ke-11 Hijrah. Ya, 11 Hijrah pula. 10 ataupun 11 kerasulan Rasulullah SAW. Maksudnya Khadijah ni dia wafat sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah. Ya. Setiap isteri Nabi kita gelar sebagai Ummul Mukminin. Kita panggil dia sebagai Ummul Mukminin, ibu orang-orang yang beriman. Sebab tu Khadijah ni adalah ibu kita, mak kita, Ummul Mukminin. Okay. Itu tokoh yang pertama. Tokoh yang kedua kita belajar tentang cerita tentang Sayyidatina Aisyah, iaitu isteri Nabi yang paling muda sekali. Antara yang muda, isteri Nabi antara yang muda, Sayyidatina Aisyah. Ya, isteri Nabi yang satu-satunya isteri Nabi yang Nabi kahwin dengan dia sewaktu dia masih lagi anak dara. Okay. Sebab kebanyakan semua isteri Nabi yang lain adalah janda. Sayyidatina Aisyah seorang sahaja yang Rasulullah kahwin dengan dia sewaktu dia masih lagi anak dara. Okay. Kita ada cerita sikit tentang sifat-sifat Sayyidatina Aisyah, yang mana Sayyidatina Aisyah ni dia seorang yang pandai. Banyak hadis-hadis Nabi yang datang daripada jalur Aisyah, yang mana Aisyah telah sampaikan kepada orang umat Islam yang lain. Okay. Aisyah ni banyak anak murid lah. Sebab tu kalau tengok hadis-hadis hari ni, banyak hadis daripada Aisyah selain daripada Abu Hurairah. Okay. Sebab dia antara isteri Nabi yang pandai, yang sentiasa berada dengan Nabi dan banyak ambil ilmu pengetahuan daripada Rasulullah SAW. Okey, itu pembelajaran yang lepas. InsyaAllah hari ini kita sambung lagi tentang dua orang tokoh. Okay. Yang pertama iaitu Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, iaitu merupakan ratu di syurga. Siapa Sayyidatina Fatimah? Sayyidatina Fatimah adalah anak kepada Rasulullah. Anak kepada Rasulullah hasil perkahwinan Rasulullah dengan Siti Khadijah, dengan Khadijah. Okay. Dapatlah anak bernama Fatimah. Fatimah dia antara anak-anak yang last, anak last Rasulullah. Tapi dia bukan yang last lah, dia antara yang last, yang hujung-hujung. Sebab tu waktu Rasulullah menjadi rasul, dia ni kira muda lah juga. Cuma dia ni anak rasul yang paling last sekali meninggal. Dalam 6 orang anak Nabi, 7 orang anak Nabi, dia ni anak Nabi yang paling last sekali meninggal, iaitu 6 bulan selepas kewafatan Rasulullah. Okey, kita tengok sama-sama tentang Fatimah Az-Zahra. Okay, nama sebenar dia Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW. Okay, Fatimah binti Muhammad, anak kepada Rasulullah. Yang mana dia ni gelar sebagai Az-Zahra, yang bermaksud putih berseri-seri. Yang biasa orang panggil Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Okay, putih yang berseri-seri. Okay. Dia ni telah berkahwin dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu anha yang merupakan sepupu kepada Rasulullah. Jadi dia ni berkahwin dengan pakcik dia lah. Kalau dalam hierarki sistem keluarga, dia berkahwin dengan pakcik dia. Sebab
Sayyidina Ali adalah sepupu bagi Rasulullah. Dia telah berkahwin dengan Sayyidina Ali dan dia telah dikurniakan dengan 4 orang cahaya mata, iaitu Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kalsum. Ni ada 4 orang cahaya mata hasil perkahwinan Ali dengan Fatimah. Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kalsum. Ni 4 orang cucu Nabi. Yang biasa kita kenal Hasan dengan Husain je lah kan. Tapi ada lagi 2 orang, iaitu Zainab dan Ummu Kalsum. Dan cucu Nabi ni ramai sebenarnya. Bukan hanya 4 orang ni je. Anak-anak Nabi yang lain, anak perempuan Nabi yang lain, seperti Zainab, dia ada anak perempuan yang lain. Ni anak-anak cucu Nabi yang lain juga. Jadi cucu Nabi ni banyak. Cuma kita tak didedahkan dengan cucu Nabi yang lain. Yang biasa kita dengar adalah Hasan dengan Husain. Okey. Kedudukan di dalam keluarga. Okay. Puteri bongsu Rasulullah dan Sayyidina Khadijah. Dia anak yang bongsu. Wallahu a'lam. Ada sebahagian mengatakan dia ni bukan anak yang bongsu. Ada pendapat yang mengatakan dia ni anak yang bongsu. Jadi ada 2 pendapat. Okay. Yang penting dia ni bukan anak yang awal-awal. Dia antara yang hujung-hujung lah. Sama ada dia anak yang bongsu ataupun bukan bongsu. Cuma kalau dalam buku ni dia beritahu Fatimah ni merupakan anak yang bongsu di dalam keluarga Rasulullah dengan Khadijah. Okay, yang keislaman. Mana kanak-kanak perempuan pertama yang menerima Islam. Jadi antara orang terawal yang menerima Islam. Jadi dia ni antara kanak-kanak perempuan yang pertama menerima Islam. Kalau Sayyidina Ali antaralah kanak-kanak lelaki yang pertama yang menerima Islam. Dia ni kanak-kanak perempuan pertama yang telah masuk Islam. Maksudnya sewaktu zaman awal kerasulan Nabi, dia ni dah ada lah waktu tu. Dia dah lahir dan dia masuk Islam. Okey. Dan Fatimah dia telah wafat 6 bulan selepas kewafatan Rasulullah SAW pada usia 28 tahun. Maksudnya awal umur dia muda. Muda umur dia meninggal, wafat. Dan hampir semua anak Nabi mati sewaktu awal. Okay. Semua anak Rasulullah ada 7 orang anak. 7 orang anak, 6 daripada Khadijah, 1 daripada Maryam Al-Qibtiyah. 7 ni cuma Fatimah je yang hidup selepas kewafatan Nabi. Yang lain 6 ni wafat sebelum Rasulullah wafat. Okay. Dan anak lelaki Rasulullah semuanya wafat sewaktu kecil. Yang membesar, yang sampai besar ni cuma anak perempuan sahaja. Anak lelaki semua wafat atau meninggal sewaktu kecil lagi. Okay, jadi Fatimah dia telah wafat 6 bulan selepas Rasulullah wafat. Okey. Sifat-sifat utama Fatimah ni. Apa sifat-sifat utama dia yang kita boleh kenal daripada Sayyidatina Fatimah ni? Okay, yang pertama, kasih dan taat kepada ayahandanya. Okay, dia ni seorang yang taat kepada ayahandanya. Siapa? Rasulullah SAW. Selain menyokong usaha dakwah, beliau juga mengurus makan dan minum ayahandanya selepas kematian ibunya sehingga digelar Ummu Abiha, yang bermaksud ibu kepada ayahnya, sebab dia uruskan kehidupan Rasulullah SAW. Ya. Sebab lepas kematian Sayyidatina Khadijah, dia ni banyak bantu dalam urusan rumah Rasulullah SAW. Okey, yang kedua, reda dan tabah terhadap perkara yang berlaku pada anggota keluarganya. Ya. Sayyidina Fatimah reda dengan dugaan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan tabah menghadapi kehidupan yang serba kekurangan. Kalau kita tengok kehidupan Rasulullah, daripada mula Rasulullah dilantik menjadi Rasul sehinggalah Rasulullah wafat, banyak cabaran dan dugaan. Lebih-lebih lagi 13 tahun yang pertama sewaktu berada di Mekah, sewaktu dia berada di Madinah, bukanlah nak kata senang, tapi waktu tu sebab Rasulullah dah berada pada negara Islam sendiri berbanding sewaktu berada di Mekah. Seksaannya sangat teruk, sampai kena pulau lagi. Jadi Fatimah dia tabah melalui dugaan-dugaan, walaupun waktu tu mungkin dia masih kecil lagi. Bukan kecil lah, mungkin masih lagi anak gadis yang belum berkahwin, tapi dia tabah melalui apa yang berlaku sebab dia tahu ayah dia ni seorang Rasul. Rasul akan ditimpa dengan ujian-ujian, sebab itu adalah sunnatullah bagi seorang Rasul. Okey, kita tengok sikit spektrum ilmu tepi dulu sebelum kita teruskan. Pada suatu ketika, Sayyidina Ali radhiyallahu anha meminta Fatimah berjumpa Rasulullah untuk mendapatkan pembantu rumah. Nasihat baginda,
Inginkah kamu berdua aku tunjukkan perkara yang lebih baik daripada pembantu rumah? Maka sebelum tidur bacalah Allahu Akbar, Subhanallah dan Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Okay. Ini kisah di mana sewaktu Fatimah dah kahwin dengan Ali, sebabkan banyak sangat kerja kat rumah, Ali minta kepada Fatimah bagi tahu jumpalah dengan ayah dia untuk kita minta supaya dapat pembantu. Sebab apa? Nabi adalah ketua negara. Sebab tu Ali minta Fatimah jumpa dengan Rasulullah. Okay. Bila sampai kepada Rasulullah, Fatimah ceritakanlah apa kehendak dia, apa yang dia punya, apa yang cuba nak sampaikan. Jadi Rasulullah bagi tahu, nak tak aku ajarkan benda yang lebih baik daripada pembantu rumah. Jadi Rasulullah ajarkan zikir sebelum tidur. Itu sebahagian. Okey, tengok seterusnya sumbangan Sayyidatina Fatimah kepada dunia Islam. Okey, yang pertama, pendorong kepada Rasulullah SAW ketika ditentang kafir Quraisy. Okay, sewaktu Rasulullah ditentang dengan kafir Quraisy, tentangan yang hebat daripada kafir Quraisy, di antara pendukung-pendukung Rasulullah, pemberi semangat kepada Rasulullah. Okay. Ingat ada satu kisah di mana Rasulullah salat di hadapan Kaabah. Okay. Tiba-tiba orang kafir Quraisy, pembesar kafir Quraisy, dia bawa isi perut unta kalau dah sembelih ada perut dia kan, isi dalam tu dibawa, dia letak di atas Rasulullah waktu Rasulullah tengah sujud. Maka kotorlah badan habis Rasulullah. Fatimah pada ketika itu datang bersihkan ayah dia daripada kotoran-kotoran perut unta tu tadi. Okey, dia bantu Rasulullah, support ayah dia, sentiasa support ayah dia. Okay, yang kedua, mengambil berat terhadap ayahandanya dengan memberi khidmat bakti dalam menyediakan keperluan harian. Sama juga macam tadi, dia sentiasa bantu ayah dia, Rasulullah, dalam urusan seharian ataupun urusan agama. Semua dia bantu. Dan ketiga, berjaya mendidik anak-anaknya menjadi Muslim yang soleh. Siapa yang tak kenal dengan anak dia, Hasan dengan Husin? Ini dua anak Sayyidina Fatimah, cucu Rasulullah, Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husin. Okay, yang banyak kita dengar cerita tentang keduanya ni. Okay, semua tu hasil daripada didikan Fatimah dengan Ali. Okey, apa iktibar yang kita boleh ambil daripada kisah Sayyidatina Fatimah ini? Yang pertama, menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita sebagai seorang anak yang ada kedua ibu dan ayah, kita berbaktilah kepada mereka berdua. Selagi mana mereka ada di atas muka bumi ini, baktilah kepada mereka berdua. Bila mana mereka dah tak ada, kita tak mampu lagi dah nak berbakti. Sementara mereka masih lagi ada, berbakti kepada mereka. Bantu apa yang patut, tolong apa yang patut. Mungkin macam zaman kamu sekarang, kamu tak mampu nak bantu dari segi kewangan, tapi kamu bantu dari segi urusan kat rumah. Okay? Bantu kedua ibu bapa kita. Yang kedua, berkhidmat kepada ibu bapa di rumah. Macam saya cakap tadi lah, berkhidmat, bantu ibu ayah kita di rumah. Kalau ada kerja-kerja yang ibu kita buat, kita tolong. Lagi-lagi sebab sekarang kamu memang berada di rumah sahaja sepanjang masa. Jadi bantu ibu bapa kamu yang berada di rumah, seperti mana Fatimah yang sentiasa bantu Rasulullah dalam urusan rumah tangga. Bukan rumah tangga, maksudnya urusan rumah, dalam rumah Rasulullah. Dan yang ketiga, mendorong mewujudkan keluarga yang mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Fatimah berjaya mendidik anak-anak dia menjadi insan yang berjaya. Cucu-cucu Rasulullah ni memang insan-insan yang hebat lah. Begitu jugalah kita cuba untuk didik keluarga kita. Mungkin sekarang kamu tak mampu, tapi at least kita boleh ajar adik kita yang masih kecil, ajar solat, ajar membaca, ajar tentang agama. Supaya kita bagi didikan agama kepada dia sejak daripada kecil lagi, supaya dia taat kepada Allah. Itu antara iktibar yang kita boleh ambil daripada kisah Sayyidatina Fatimah. Okey, yang seterusnya kisah tentang Sumayyah. Sayyidatina Sumayyah radhiyallahu anha, Sayyidus Syuhada, yakni penghulu wati ataupun ketua perempuan-perempuan yang syahid. Sumayyah
Ummu Ammar bin Yasir. Sumayyah Ummu Ammar bin Yasir. Sumayyah mak kepada Ammar bin Yasir. Okey, nama sebenar dia Sumayyah binti Hubbab. Sumayyah binti Hubbab. Yang mana dia ni merupakan seorang hamba, bekas hamba kepada Abu Huzaifah Al-Mahzumi. Ingat, kita biasa sangka Sumayyah, Ammar dengan bapa dia Yasir adalah hamba. Tak, mereka ni bekas hamba. Tapi disebabkan mereka ada connection dengan keluarga Huzaifah Al-Mahzumi, keluarga Mahzum ni, Bani Mahzum, diorang ada connection. Jadi diorang walaupun selepas dimerdekakan, diorang masih lagi berbakti kepada Bani Mahzum ni. Ibarat macam ada connection pertalian lah. Sebab tu dia ni masih lagi status bawahan lah, sebab dia bekas hamba. Sumayyah dia telah berkahwin dengan suami dia iaitu Yasir bin Amir, dan dapat anak bernama Ammar bin Yasir. Jadi suami nama Yasir, anak dia bernama Ammar. Mudah ingat, Sumayyah Ummu Ammar bin Yasir. Sumayyah mak kepada Ammar bin Yasir. Ni tiga keluarga yang hebat ni, tiga-tiga ni melalui siksaan yang sangat teruk sewaktu di Mekah. Okey, apa kelebihan Sumayyah ni? Dia merupakan wanita pertama yang mati syahid di dalam Islam. Dia wanita pertama yang mati syahid dalam Islam, dan dia orang pertama yang mati syahid dalam Islam. Bukan hanya wanita, orang pertama yang mati syahid di dalam Islam. Dia dengan suami dia, dua-dua meninggal, tapi Sumayyah yang meninggal terlebih dahulu. Selepas tu barulah suami dia Yasir. Ammar dia terselamat sebab dia masih muda, dia ada kekuatan yang lebih sedikit, dan dia berdalih sewaktu diseksa tu. Keislaman dia, keluarga Sumayyah antara golongan yang terawal memeluk Islam. Ni antara golongan yang awal memeluk Islam. Tapi dalam keluarga Sumayyah ni, yang paling awal memeluk Islam adalah anak dia, Ammar, anak dia, sahabat Nabi ni orang yang dalam keluarga diorang, dia yang peluk Islam dulu. Kemudian Ammar ajak mak ayah dia untuk masuk Islam. Maka jadilah mereka ni satu family memeluk Islam. Ingat, diorang ni bekas hamba. Jadi status dia dalam masyarakat bukan status yang tinggi. Dia orang bawahan lah. Sebab tu dia ni diseksa, sebab dia keturunan bawahan, bekas hamba. Dan Sumayyah dia wafat dalam keadaan disula dengan tombak oleh Abu Jahal. Abu Jahal kita kenal, orang yang kuat menentang Nabi. Dia ni yang telah membunuh Sumayyah dengan cara sula. Tahu sula? Sula ni benda, satu metod pembunuhan yang sangat kejam, satu penyiksaan yang sangat kejam. Di mana batang orang panggil apa? Batang tombak tu, tombak yang kita pegang, batang yang panjang tu, batang tombak tu, dia akan masukkan daripada lubang punggung, cucuk ke atas. Itu namanya sula, sehingga keluar ke mulut. Itu namanya sula. Satu metod penyiksaan yang sangat sadis. Daripada bawah naik ke atas sampai keluar kat mulut. Itu namanya sula, yang mana zaman dahulu memang berlaku benda ni. Satu tentang cara-cara penyiksaan orang yang sangat teruk. Dan itulah yang berlaku kepada Sumayyah. Dia mati dalam keadaan disula. Dan dia wafat, tapi dia wafat dalam Islam. Syurga untuk dia. Tengok spektrum ilmu tu daripada Osman radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Hadis daripada Al-Hakim, Tabrani dengan Baihaqi. Yang mana maksud dia, bersabarlah keluarga Yasir, sesungguhnya tempatmu di syurga. Ini yang Rasulullah sampaikan. Bila mana Rasulullah tengok mereka tiga orang ni, satu keluarga ni diseksa, Rasulullah tak boleh nak buat apa-apa. Sebab waktu tu Rasulullah tidak ada kekuasaan. Dan keluarga Sumayyah ni, tiga orang ahli keluarga, diorang ni di bawah kekuasaan Bani Makhzum. Diorang tak boleh buat apa. Diorang nak beli pun tak boleh, sebab diorang bukan hamba. Diorang nak ambil balik pun tak boleh, sebab diorang daripada kekuasaan Bani Makhzum. Jadi diorang ni diseksa tanpa ada yang boleh nak bantu. Sebab orang Islam waktu tu masih lagi tak kuat, masih lagi lemah, masih lagi di awal-awal Islam dikembangkan. Jadi tak kuat. Rasulullah pun tak ada kuasa pada waktu tu. Kafir Quraisy telah menyeksa
keluarga Sumayyah ni. Rasulullah yang tengok penyiksaan yang berlaku tu, Rasulullah cuma boleh katakan kepada ahli keluarga Sumayyah ni, sabarlah, tempatmu di syurga. Allah janjikan tempat dia di syurga dengan kesabaran dia tu, sebagaimana yang telah Rasulullah sampaikan. Dan memang dia mati dalam keadaan syahid, syurga untuk dia. Okey, itu sedikit biodata tentang Sumayyah. Sifat-sifat dia, apa sifat utama tentang Sumayyah ni yang kita boleh kenal. Okey, yang mudah untuk kita kenal adalah kesabaran dia. Okey, kesabaran yang tinggi dalam mempertahankan akidah Islam. Bayangkan zaman tu solat pun belum ada lagi. Al-Quran pun belum turun sepenuhnya, baru sikit je Al-Quran. Islam baru je dikembangkan. Tetapi Sumayyah punya berpegang kepada akidah Islam sangat kuat. Sebab Rasulullah di awal-awal kerasulan Nabi, Rasulullah sangat pentingkan tentang akidah. Waktu tu Rasulullah tak pentingkan lagi tentang ibadah ataupun hal-hal berkaitan dengan syariat. Akidah dahulu yang Rasulullah nak tekankan kepada para sahabat. Dan buktinya Sumayyah ni dia mampu untuk bersabar dengan dalam akidah Islam. Sabar yang sangat tinggi yang kita pun tak mampu nak buat. Yang kita akui kita pun tak mampu nak buat. Sebagaimana apa yang Sumayyah ni buat. Kita tengok Sumayyah dan anggota keluarganya diseksa dengan kejam di tengah kemalasan padang pasir, di mana Sumayyah dan keluarganya dipaksa untuk kembali kepada agama asal mereka, tetapi mereka tetap beriman kepada Allah. Sumayyah akhirnya mati diseksa oleh Abu Jahal, manakala suaminya syahid akibat diseksa. Okey, diorang ni diseksa di tengah-tengah padang pasir bila mana diketahui yang mereka sekeluarga telah memeluk Islam. Bila mana Bani Makhzum tahu yang mereka ni telah memeluk Islam, diorang bawa tiga-tiga orang ni, Sumayyah, suami dia dengan Ammar, dengan anak dia, ke tengah padang pasir dan diorang diseksa. Yang mana last kali Sumayyah ni mati sebab disula. Suami dia, Yasir, mati akibat diseksa. Nanti dia diseksa, lepas tu dia dikurung, maka dia mati dalam keadaan lepas diseksa. Cuma anak dia je yang selamat, iaitu Ammar. Ammar pula terus bertahan walaupun diseksa dengan pelbagai cara, sehingga akhirnya dia terpaksa berpura-pura mengikut kehendak kafir Quraisy. Bila mana mak dan ayah dia dah wafat, yang telah mati, Sumayyah dah mati, mak ayah dia Yasir dah mati, Ammar ni dia macam dah tak boleh nak tahan dengan siksaan tu. Tak boleh nak tahan dengan siksaan tu. Orang kafir Quraisy tu cakap dekat Ammar, kau kata je perkataan kau ni bukan Islam lagi, aku akan lepaskan kau. Ammar yang pada waktu tu dia tak tahan dah dengan siksaan tu, maka dia mengatakanlah perkataan kufur. Dia mengatakan perkataan kufur, lalu dia ni dibebaskan. Bila Ammar dibebaskan, Ammar berlari menangis jumpa dengan Rasulullah dalam keadaan sangat menangis, sangat sedih, dan dia rasa dia ni macam dah khianat dengan agama Islam. Dan dia ceritakan kepada Rasulullah apa yang berlaku. Tapi Rasulullah kata apa? Rasulullah kata tak, Allah tahu tentang isi hati kamu. Ammar buat macam itu sebab dalam keadaan dia terpaksa. Sebab itulah bila mana kita dipaksa untuk katakan kata-kata yang kufur, paksaan tu mengancam nyawa kita, maka kita boleh untuk ucapkan kata-kata yang menunjukkan kita ni kufur, walaupun sebenarnya kita tidak, tapi sebabkan kita dipaksa sehingga boleh mengancam nyawa kita, maka dibenarkan. Tengok kat spektrum ilmu tepi tu, dia bagi tahu rukhsah dalam penyataan iman ketika ditindas. Benda ni rukhsah, keringanan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud dalam surah An-Nahl ayat 106. Sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah ia beriman, maka baginya kemurkaan dan azab daripada Allah. Ini Allah bagi tahu dahulu. Siapa yang kufur selepas beriman, azab daripada Allah ni sangat pedih. Kecuali orang yang dipaksa melakukan kufur sedang hatinya tenang, tenteram dengan iman. Kecuali orang yang dipaksa, dan itu yang berlaku kepada Ammar. Dia dipaksa untuk kufur walaupun hati dia tak nak kepada kufur, dia nak lagi kepada Islam. Maka dia stay dalam Islam, dan Rasulullah kata dia dimaafkan dalam hal tu sebab dia dipaksa. Itu kesabaran yang tinggi Sumayyah dengan ahli keluarga dia. Keluarga ni sangat disiksa dengan teruk.
Antara orang-orang Islam yang awal yang diseksa dengan teruk, keluarga Sumayyah. Sumbangan Sumayyah ni, apa sumbangan dia? Sebab Sumayyah ni dia hidup tak lama pun. Dia meninggal di awal-awal Islam. Dia meninggal di awal-awal Islam. Jadi dia tak hidup lama pun dalam tempoh Islam baru nak berkembang. Jadi apa sumbangan dia? Banyak sebenarnya sumbangan dia, walaupun tempoh dia sekejap dalam Islam. Yang pertama, menjadi contoh dalam mempertahankan agama Islam. Dengan apa yang dia buat, itu menjadi contoh kepada orang Islam yang lain. Kalau dia perempuan, dia boleh buat macam tu, kita pun boleh. Contoh dalam nak mempertahankan akidah Islam, Sumayyah contoh yang paling hebat. Yang kedua, sanggup menggadaikan nyawanya demi Islam. Semata-mata nak jaga akidah di Islam, dia sanggup mati. Inilah yang Nabi ajarkan kepada para sahabat. Mati untuk mempertahankan agama Allah. Walaupun Sumayyah pada ketika itu baru lagi masuk Islam, baru berapa tahun, tapi akibat daripada didikan yang diberikan oleh Rasulullah, akidah yang ada dalam diri dia tu sangat kuat. Yang ketiga, memberi imej yang baik dalam memperjuangkan akidah Islam. Dengan kematian Sumayyah dengan suami dia Yasir mati dalam Islam, itu memberikan satu imej yang bagus tentang agama yang dibawa oleh Rasulullah ini. Bermaksud orang yang follow Rasulullah ni, orang yang masuk dalam Islam ni, diorang bukan main-main, bukan saja-saja nak ikut. Maksudnya diorang masuk dengan keyakinan yang tinggi untuk mempertahankan agama ni. Maka imej agama Islam pada ketika itu naik. Orang mula tengok. Banyaklah orang yang mula join Islam. Walaupun pada ketika itu masih lagi belum ramai yang masuk Islam. Tapi hasil daripada orang kata apa yang berlaku kepada Sumayyah dengan keluarga dia, maka imej Islam tu nampak dipandang tinggi sebab berpegang kepada prinsip. Itu sumbangan yang diberikan oleh Sumayyah. Walaupun dia ni hidup sekejap di dalam Islam. Dia ni sembahyang pun tak sempat, sembahyang 5 waktu pun tak sempat, berhijrah pun dia tak sempat. Tapi atas sumbangan yang diberikan ni, Allah menjanjikan syurga untuk dia. Iktibar yang kita boleh ambil daripada kisah Sayyidatina Sumayyah, yang mana kita hendaklah menghargai akidah dengan iman yang kita ada hari ini. Akidah kita sebagai seorang Islam, iman kita sebagai seorang Islam, Islamnya kita pada hari ini, itu merupakan satu anugerah. Ramai lagi orang yang kat luar sana yang tak kenal daripada Islam. Kenapa penting dia Islam dengan iman ni? Penting sebab ini sahajalah yang boleh membawa kita untuk masuk ke dalam syurga. Orang yang tak ada iman dengan Islam, dia tak akan masuk syurga. Takkan sekali-kali, walaupun dia baik macam mana. Walaupun baik macam mana, kita kena yakin janji Allah, orang yang beriman kepada Allah, dia akan dapat peluang untuk masuk ke dalam syurga. Orang yang tak beriman kepada Allah, tidak masuk ke dalam Islam, tak ada peluang langsung untuk masuk ke dalam syurga. Sebab tu penting iman dengan Islam. Yang ada pada diri kita ini satu anugerah. Satu anugerah yang Allah berikan. Kalaulah kita ni lahir dalam keluarga yang kufur, dalam keluarga yang bukan Islam, kita tak tahu adakah kita akan dapat hidayah agama Islam ini. Tapi kita beruntung, kita lahir sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Islam. Jadi hargai akidah dengan keimanan yang kita ada ni. Itu satu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, memelihara iman daripada perkara yang boleh merosakkan iman kita. Pelihara iman kita. Jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang menyebabkan iman kita rosak. Apa dia? Syirik. Syirik ni yang merosakkan iman. Syirik ni yang menjahanamkan iman kita. Syirik kepada Allah, inilah yang menjahanamkan iman kita, menduakan Allah. Allah tu satu-satunya Tuhan yang layak kita sembah, tapi kita duakan dia, kita syirikkan dia dengan kita buat perkara-perkara yang khurafat, perkara-perkara yang syirik. Walaupun syirik tu kita tak perasan pun benda tu syirik. Contohnya apa? Kita pakai tangkal. Pakai tangkal itu adalah perbuatan yang syirik, yang Nabi jelas-jelas larang orang yang memakai tangkal ni. Sebab apa? Ia boleh merosakkan iman kita, boleh merosakkan akidah kita. Pelihara iman kita sebagaimana Sumayyah dipertahankan akidah dia walaupun telah disiksa. Yang ketiga, tegas untuk menegakkan kebenaran. Bila kita tahu
agama Islam ni agama yang benar. Tak ada agama lain yang lebih benar daripada agama Islam. Okay. Orang Islam, kita sebagai Muslim, kita tak boleh kata, oh aku memanglah, aku Islam, aku percaya pada agama Islam, tapi macam kau agama Kristian, tak apalah, agama kau pun betul, agama aku pun betul. Tak boleh. Kita kena tahu yang agama kita yang betul. Agama yang lain tu semua salah. Agama yang lain semua salah. Kita tak boleh kata agama lain pun betul, agama kita pun betul. Itu satu bentuk, orang kata, liberal dalam beragama. Kita tak boleh macam itu. Islam satu-satunya agama yang benar. Kita pertahankan kebenaran agama Islam ini. Tapi bukanlah bermaksud dengan kita pertahankan kebenaran agama Islam ni, kita tak bagi orang lain beragama dengan agama mereka. Tak. Itu terpulang pada mereka. Masing-masing ada hak untuk pegang agama yang mereka anuti. Tapi kalau mereka tanya agama apa yang betul, agama Islam sahajalah yang betul. Agama lain salah. Itu bagi seorang Muslim. Kena tegas dengan pendirian kita. Yang keempat, bercita-cita untuk mati syahid. Ini cita-cita yang perlu ada dalam diri setiap Muslim, walaupun kita tak mampu. Dalam keadaan kita sekarang, kita tak mampu nak dapatkan mati syahid di dalam perang. Tapi at least kita try cari syahid akhirat yang Allah janjikan, yang Rasulullah janjikan. Kena ada cita-cita tu dalam diri kita. Cita-cita tu kena ada. Bila nak buat, Allahu alam. Kalau Allah izinkan, Allah akan berikan. Tapi at least kita tanam cita-cita dalam diri kita, aku nak mati dalam keadaan mati syahid, dapat syahid akhirat. Itu satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Itulah di antara iktibar yang kita boleh ambil daripada riwayat hidup Sumayyah. insya-Allah itu sahajalah untuk hari ini. Nanti kita akan sambung lagi pembelajaran kita dalam tajuk yang lain. Jika ada sebarang persoalan, bolehlah ajukan kepada saya secara personal. Jangan lupa komen nama kamu di ruangan komen untuk kehadiran. Komen nama dengan juga kelas. Kita jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.